Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Nur dan kini kita berada di Konti Podcast Tabung Haji ke Udara. Dan kita berada di segmen pertama, segmen Sembang Haji. Untuk episod pertama, bersama dengan kita, tetamu kita yang istimewa, Haji Mustafa Kamal, merupakan penolong pengarah operasi untuk kapal terbang iaitu PPOKT kan? Ya, di Movenpick Sepang. Merupakan juga stesen berlepas di sini. Dan Haji, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita untuk episod pertama pada hari ini. Dan tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan yang pertama kita. Soalan iaitu, apakah tips atau nasihat untuk jemaah haji yang hendak lapor diri di sini, Haji? Terima kasih kepada Alisha. Berkaitan dengan jemaah haji, untuk keperluan semasa melapor diri adalah yang pertamanya, sebelum daripada itu adalah berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan ibadat dan juga penjagaan kesihatan. Itu adalah penting ya. Dan kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan menyediakan pakaian yang secukupnya sepanjang di dalam tempoh perjalanan untuk mengerjakan haji ini. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan surat jadual penerbangan, yang mana ianya boleh dimuat turun melalui tijari ataupun boleh diperolehi daripada pejabat-pejabat cawangan. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan para bakal-bakal haji disarankan untuk mendapatkan kad debit air tabung haji Bank Islam yang boleh diperolehi daripada cawangan-cawangan Bank Islam Malaysia Berhad. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan untuk urusan dan juga kemudahan bakal-bakal haji sewaktu berada di Tanah Suci itu nanti. Okey. Untuk itu saya rasa dah padat juga kita perlukan bawa pakaian secukupnya. Kesihatan tu kena secara optimum. Kan? Pengetahuan ibadat pun boleh diperolehi daripada kursus-kursus yang dijalankan secara fizikal ataupun kebanyakan melalui online. Okey. Yang bila dikatakan sebagai tijari, aplikasi 3 jari itu haruslah untuk bakal jemaah kita untuk download untuk memudahkan ke? Ya, betul. Sebab berkaitan dengan tijari ini, selain daripada urusan haji, semua perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh tabung haji boleh diperolehi di dalam tijari. Okey. Ya, dengan itu boleh saya tanya lagi, apakah pula keperluan untuk bakal haji semasa lapor diri di sini? Okey. Berkaitan dengan keperluan bakal haji sewaktu melapor diri, yang pertamanya adalah bakal haji ini perlu melapor diri mengikutkan kepada tarikh dan juga masa yang ditetapkan di dalam surat jadual penerbangan itu. Sebab apa? Sebab untuk kita memastikan agar para bakal-bakal haji ini dapat menepati tempoh waktu yang ditetapkan dan akan melancarkan proses waktu pemeriksaan masuk. Dan para bakal-bakal haji ini perlu ada 3 perkara ataupun dokumen yang penting untuk dibawa secara bersamalah. Iaitu yang pertamanya semestinya surat jadual penerbangan itu sendiri. Dekat dalam itu ada tarikh dan juga masa. Jangan lupa tengok tarikh dan masa, itu ya, sangat penting. Okay. Dan yang kedua, buku rekod rawatan kesihatan. Dekat situ akan terkandung semua perkara-perkara yang berkaitan kesihatan. Suntikan dia, kelulusan untuk pemeriksaan kesihatan dan juga sebagainya. Suntikan seperti apa? Suntikan untuk suntikan wajib daripada jemaah haji lah. Dan perkara ini telah pun kita maklumkan melalui kursus-kursus, taklimat dan juga melalui media sosial tabung haji. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan sijil ataupun ujian pengesanan untuk COVID-19, iaitu ujian PCR. Ujian PCR ini untuk kita mengesahkan bahawa jemaah haji yang pergi ini negatif dia punya keputusan. Dan ujian ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 56 jam sebelum jemaah haji ini melapor diri di stesen-stesen berlepas. Itu sangat penting dan sangat dititik beratkan. Dengan itu, soalan kedua kita selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kita kembali ke Konti Tabung Haji ke Udara, podcast kita pada hari ini, dan seterusnya kita berbalik kepada tetamu kita pada hari ini untuk bertanyakan soalan kedua, Haji. Soalan kedua iaitu pesanan kepada ahli keluarga jemaah ketika menghantar jemaah haji. Boleh kongsikan sedikit tak apa yang perlu keluarga ahli jemaah untuk bersiapkan diri bila ke sini? Baik, terima kasih kepada Alisha. Memang tidak dapat larilah untuk suasana musim haji ini ramai anak menghantar, terutamanya waris dan juga ahli-ahli keluarga yang lain.
Bagi dalam tempoh sekarang, kami para petugas-petugas haji ini ada beberapa pesanan-pesanan penting yang kita nak sampaikan kepada ahli keluarga ataupun waris yang bersama-sama sewaktu nak menghantar para bakal-bakal haji ini ke semua stesen berlepas. Itu yang pertama, demi untuk kita mengelakkan daripada satu perhimpunan yang ramai dan juga untuk kita menghentikan penularan wabak COVID-19. Kita menganjurkan kepada waris-waris dan juga keluarga supaya dapat menghantar di dalam jumlah yang tidak ramai ataupun dalam erti kata yang lain untuk para bakal haji, 2 orang penghantar untuk 1 bakal haji. Dan selain daripada itu juga, dalam suatu proses melapori diri ini, para waris ataupun ahli keluarga dia boleh membantu bakal haji suatu proses lapor diri ini dengan 1 bakal haji untuk 1 waris yang ahli keluarga yang boleh membantu suatu urusan melapor diri. Dan kemudian yang ketiga, setelah selesai para bakal haji ini masuk ke dalam urusan pemeriksaan bagasi dan juga sebagainya, waris dan juga ahli keluarga ni boleh bersurailah, sebab selepas daripada itu para bakal haji ini akan masuk ke dalam dewan berlepas dan seterusnya bergerak menuju ke lapangan terbang dengan menggunakan kenderaan bas yang disediakan oleh tabung haji. Kalau keluarga itu lebih daripada 10 haji, siapa yang patut pergi haji? Okey, kalau katakan keluarga yang besar lah kan. Keluarga yang besar. Kita dekat contoh dari stesen berlepas Sepang ni, kita ada masjid di berhampiran, kita ada hotel dan juga sebagainya. Boleh untuk menghantar. Cumanya sewaktu nak berkumpul di kawasan untuk kita melapor diri ini, kita anjurkan dalam jumlah yang sedikit lah untuk ahli keluarga tersebut. Sebab selepas 2 tahun kita akhirnya dapat menunaikan haji untuk bakal jemaah haji yang dapat menunaikan haji pada tahun ini, mesti ramai yang nak ikut kan. Tak dinafikan lah perkara tu. Tetapi boleh juga mereka untuk mengikut juga kalau lebih daripada apa yang ditetapkan boleh. Untuk mengiring lah kan. Kita hanya menggalakkan saja. Boleh duduk kat masjid, ya, betul. duduk kat hotel. Faham. Okey, soalan kita yang seterusnya Haji, apakah perbezaan proses untuk jemaah haji kita sebelum pandemik dan selepas pandemik? Okey. Selepas pandemik tu bukanlah selepas pandemik. Sewaktu endemik. Kita pun sedia maklum Alisha, berkaitan dengan tidak adanya urusan haji suatu tahun 2020 dan juga 2021. Jadi sebelum daripada penularan wabak COVID-19 dan pada ketika sekarang semestinya ada perbezaan-perbezaan tertentu. Cumanya yang saya nampak perbezaan utamanya adalah untuk jemaah haji pada tahun ini mereka perlu menyertakan sekali lah ujian PCR COVID-19 COVID-19. Sebelum pandemik tak adalah kan. Betul. Dan kemudian yang keduanya daripada kami perspektif petugas ini yang kita nampak berkaitan dengan teknologi. Yang mana teknologi ini adalah merupakan satu perkara yang dapat memudahkan bakal-bakal haji itu sendiri. Contohnya untuk surat jadual penerbangan untuk tahun-tahun yang sebelum, dulu-dulu kita perlu mencetakkannya di pejabat-pejabat cawangan. Tahun lama lagi sebelum daripada tu, kita postkan surat jadual penerbangan. Jadi tunggu-tunggu jemaah haji. Macam sekarang ni dengan downloadnya ataupun muat turun aplikasi Tijari, dah boleh kita menyemak sama ada kita terpilih ataupun tidak dan juga mendapatkan surat jadual penerbangan melalui aplikasi sahaja. Itu adalah yang mudah. Itu yang berkaitan dengan teknologi lah. Selain kita menghantar surat tawaran tu melalui aplikasi Tijari, kita juga menghantar juga post kan surat tu. Kalau sebelum ni begitulah. SMS, pemakluman. Betul. So sekarang ini saya rasa bakal jemaah haji dapat persiapkan dirilah sebelum untuk penerbangan yang seterusnya. Betul. Lagi satu berkaitan dengan perbezaan juga yang ketara lah kan. Bermula daripada tahun 2018 untuk stesen berlepas ni daripada Kelana Jaya telah pun berpindah ke Sepang. Apa yang saya nampak adalah di stesen berlepas Sepang ini dia lebih selesa daripada sudut kemudahan dan yang kemudian yang terpenting sekali adalah lokasi yang strategik sebab dia berdekatan dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan juga dalam keadaan yang sama dengan kemudahan-kemudahan yang terkini yang ada dekat sini, dia sedikit sebanyak dia akan dapat memudahkan daripada sudut kelancaran proses melapor diri jemaah haji itu sendiri. Terima kasih Haji kerana sudi berada di konti kita pada hari ini untuk episod pertama Haji. Dan dengan itu kita akan kembali lagi untuk episod yang kedua di Tabung Haji ke Udara.